Ada suara saya? Okey, surah Ar-Rahman. Kita buka ayat pertama. Kita mulakan daripada surah Ar-Rahman ayat pertama. InsyaAllah setiap satu sesi ni saya akan baca lebih kurang dalam 10 ayat beserta sedikit pentafsiran. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita ketika kita baca Al-Quran kelak. Sekurang-kurangnya kita harapkan dekat rumah kita baca sebelum pergi kerja tu kan, bangun solat subuh, lepas solat subuh tu kan, buka kerja Al-Quran, baca 3 ayat. Walaupun ayat yang sama-sama, walaupun ayat yang sama berulang-ulang. Waalaikumsalam warahmatullahi Maksu Aju. Okey, semoga sihat-sihat sentiasa semuanya yang ada dalam siaran saya sekarang. Baiklah, seperti saya katakan tadi, sekurang-kurangnya 3 ayat setiap hari selepas solat subuh. Harap sangat kita dapat baca supaya Al-Quran tu sentiasa ada di hati kita, sehingga menjadi penerang kita besok di padang mahsyar insya-Allah. Baiklah, kita mulakan untuk ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Ar-Rahman. Ayat ini mengatakan Allah Maha Pengasih. Sifat Ar-Rahman Allah ni kepada semua makhluk. Ini sifat Ar-Rahman yang ada pada Bismillahirrahman. Okey, sifat ni ada pada semua makhluk. Maksudnya Allah kasih kepada semua ciptaan dia. Allah sangat mengasihi semua ciptaan dia. Makanya semua makhluk di muka bumi ini dapat rezeki, betul? Kalau kita tengoknya kan, bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Teh, Kak Norisa Ahmad. Okey. So kita tahu sifat Allah ni, buktinya orang yang bukan Islam pun tengok dapat rezeki, betul tak? Bahkan lebih melimpah-limpah lagi rezeki dia orang. Itu menandakan Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, Maha Pengasih. Sifat ni Allah ada sehingga semua makhluk Allah dah janjikan, sesiapa yang dia hidupkan dekat bumi ni, maka dia akan ada rahmat, dia akan ada rezeki. Maksudnya begitu. Okey. Ar-Rah, Alif Lam Samsiah. Kan? Ada beberapa perkara macam mana kita nak tahu ni Ar-Rahman ke Ir-Rahman ke Ur-Rahman ke. Okey. Tanda-tanda Ar-Rahman biasanya kan, kalau kita tengok daripada baris tu sekejap, dia ada beberapa perkara yang saya nak jelaskan kat sini berkenaan macam mana kita nak tahu itu Ar-Rahman ke Ar-Rahim, dia Rahman ke Ur-Rahman ke. Sekejap Okey. Yang pertama, bentuk kata nama. Bentuk kata nama tu macam An-Nujum, Asy-Syajar, Al-Qamar. Okey. Bila huruf ketiga pada kata kerja baris atas atau baris bawah, nampak ni? Huruf ketiga. 1 2 3. Huruf ketiga nampak? Baris atas atau baris bawah, maka dibaca dengan baris bawah. Okey. Okey, sekarang ni saya baca Ar-Rahman. Kenapa tak baca Ir-Rahman, Ur-Rahman? Ini dikarenakan dia bukan dia bukan kata nama am. Ini bukan kata nama am. Okey. Saya jelaskan balik sekejap.
Bila kita mula dengan hamzah wasal, nampak ni? Ini hamzah wasal namanya. Ini hamzah wasal. Okey, bila kita mula dengan hamzah wasal, silap tadi keterangan saya pertama tadi silap. Nampak ni hamzah wasal? Betul Ini hamzah wasal nama dia. Okey, bila kita mulakan dengan semua kalimat yang ada hamzah wasal, okey, biasanya akan berbaris atas. Ar-Rahman, An-Nujum, Asy-Syajar, Al-Qamar. Faham Di belakang ni tak ada apa-apa, so dimulakan dengan hamzah wasal nama dia. Ini namanya hamzah wasal, hamzah penyambung. Okay? Maka bacaan dia akan baris atas. Okey. Bila dimulakan bukan dengan hamzah wasal, dimulakan dengan apa, kata kerja dan sebagainya, kita akan tengok 3 baris ke depan, 3 ayat ke depan, 3 huruf ke depan, 1, 2, 3, 3 huruf ke depan. Bila berbaris atas atau berbaris bawah, biasanya dibaca dengan berbaris bawah. Dibaca dengan baris bawah. Kan kemudian bila kita nampak 3 huruf ke depan berbaris depan macam ni, 1, 2, 3 berbaris depan, maka biasa kita akan baca dengan baris depan. Okey, kita akan baca dengan baris depan. So kalau bentuk macam ni, ini sifat nama lah. Dipanggil sifat hamzah wasal. Boleh diartikan kata nama lah, lebih kurang macam tu. Okey, Ar-Rahman, ini nama Allah, Maha Pengasih, yang ada dekat dalam Asmaul Husna tu ada kan. Okey, jadi cara baca dia Ar-Rahman, Rahman. Ha pedas Ha pedas ni paling banyak masalah, memang betul. Sebab jadi saya tak terangkan ha pedas. Ar-Rahman. Ya, betul. Kata nama khas ataupun kata nama am pun boleh, ataupun tanda-tanda dia dimulakan dengan hamzah wasal, maka dia akan berbaris atas, otomatik dia akan baris atas. Okey, selanjutnya ayat 2. Allamal Qur'an, Allamal Qur'an. Okey, ayat ini mengisahkan tentang Ar-Rahman, Allah, maksudnya telah mengajarkan Al-Quran. Telah mengajarkan Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Allah ini lebih kurang 3 harakat. Lebih kurang 3 harakat. Seperti saya terangkan, kalau ada huruf yang ada sabdu di atasnya, seakan-akan huruf tu mempunyai 2. Kalau lam sekarang ni dia ada 2 lam, satu lam mati, satu lam hidup. Al mati, betul? Al mati, betul? Kemudian hidupkan la, al la, al lamal mal. Ini dipanggil alif lam qamariyah. Ataupun tanda-tanda ni kalau tak nak hafal nama dia, tengok tanda alif lam, atas lam ada sukun, tanda mati, maka bunyi lam ni harus jelas, cantik. Allamal Qur, Qur, K-H-U-R, bukan K-U-R, K-H-U-R, Qur'an, Qur'an, Allamal Qur'an. Okey, ayat 3. Khalaqal insan. Okey. Khalaqal, qal, lam dia clear, alif lam qamariyah. Insan, insan. Waalaikumsalam Bang Roslan. Insan, dengar bunyi nun saya tu apa? Dengung saya tu sengau. Dipanggil ikhfa. Nun mati bertemu sin. Insan. Okey. Ayat ni menyatakan tentang Allah lah yang telah menciptakan manusia. Dialah pencipta manusia. Okey. Khalaqal, alif lam qamariyah, lamnya jelas dibaca.
Insan, nun mati bertemu sin. Ingat bila macam nak cakap hanya dua huruf sahaja. Silap. Ada tiga jenis cara berdengung. Satu sengau, dua cantik, tiga pelik. Yang sengau tu biasa banyak tu. Yang cantik dua huruf aja, iaitu nun dan mim. Yang pelik pun dua huruf saja, waw dan ya. So selain daripada nun dan mim, waw, ya, semuanya dengungnya sengau. Okay? Semua dengungnya sengau. Jadi untuk mudah supaya faham cepat, supaya faham cepat, masa saya baca tu fokus pada dengung dia tu. Insan. Kalau saya baca in, cantik betul. So berarti saya salah baca lah. Sebab ni nun mati bertemu sin. Kan saya kata yang cantik dua huruf saja, nun mati bertemu nun atau nun mati bertemu mim. Selain nun mati bertemu nun, nun mati bertemu mim, dia akan sengau. Kalau nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw, dia akan jadi pelik pula dengungnya. Nanti jumpa saya terangkan. Okey, insan. Nampak ni? Ni mat ni. Nampak alif ni di depan huruf. Dia biasa ada di tengah-tengah macam ni. Okey, berarti yang panjang huruf sin lah. San, dua harakat. Khalaqal insan. Okey, ayat 4. Allamahul bayan. Tiga harakat. Lamahul, alif lam qamariyah, bayan. Okey, tentang tafsirannya pula, Allah mengajar manusia tentang beberapa keterangan. Beberapa keterangan. Apa sahaja keterangan-keterangan yang kita dapat di muka bumi ini adalah ajaran daripada Allah, bukan daripada akal kita, kan? Kerana akal kita pun Allah juga yang cipta. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Makanya ini adalah sifat merendahkan diri. Okey, sifat merendahkan diri. Jadi kalau kita rasa kita cepat pandai daripada kawan kita, maka kembalikan cepat-cepat kepada Allah. Kerana kalau tidak, maka akan keluarlah isu yang dipanggil riak. Itu bahaya tu. Okey, allamahul bayan. Okey, ayat 5. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Okey, matahari, bulan, bihusban, berjalan pada hitungan. Mereka ada dia punya tempat berjalan dan telah ditentukan masanya. Kata Allah. Asy-syam, nampak? Kita mulakan daripada baris atas. Ash, sebabkan apa? Sebabkan dimulakan dengan hamzah wasal. Okey. Jadi kalau kita mulakan bacaan dengan adanya hamzah wasal di permulaannya, maka dia akan berbaris atas. Ash. Nampak? Alif lam samsiah. Lam tak ada. Dia tak boleh salah. Ash, syam, su, wal. Ni baru qamariyah. Lamnya jelas. Qamaru bi husban. Asy-syamsu wal qamaru bi husban. Okey, seterusnya ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Juga beberapa bintang, kan? Pepohonan, semua sujud tunduk kepada Allah. Wan, dipanggil alif lam samsiah. Okey, alif lam samsiah. Kalau dalam bahasa lain tu dikata alif lam samsiah bigunnah. Alif lam samsiah dengan berdengung. Sebab apa? Sebab ada nun sabdu. Sebelum ni kan saya pernah terangkan nun sabdu, mim sabdu wajib berdengung. Jadi dia akan berdengung. Wan
Qalqalah ni dipanggil qalqalah ataupun huruf yang bila mati dia akan jadi memantul. Tetapi memantulnya lembut. Kerana apa? Kerana dia ada tanda sukun. Kalau tak ada tanda sukun, memantulnya kuat ataupun besar. Ni kecil je. Wan muwashsha. Ingat kalau samsiah jangan pandang alif lam ni, langsung pandang sabdu. Berarti bawahnya huruf apa? Shin. Wash syajaru yasjudan. Okey. Ayat 6, ayat 7. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Okey. Ayat ini mengatakan dan beberapa langit Allah mengangkat dan Allah meletakkan timbangan. Jadi beberapa langit Allah angkat. Artinya langit kita tengok sekarang dekat atas, betul? Tu maksud ayat ni. Nampak Allah mengangkat langit ke atas dan Allah meletakkan timbangan. Meletakkan timbangan ni banyak dia punya maksudnya. Boleh juga diartikan Allah meletakkan keadilan dan sebagainya. Ini banyak keterangan dia. Okey. Ash. Okey. Baris atas. Ash. Kan? Samsiah Ash. Syamsu wal Qamariyah. Wal clear nampak tu ada tanda sukun tu. Qamaru bi husban. Okey. Ayat 6. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Silap masya-Allah. Pagi-pagi ni mamai pula. Okey. Was-sama. Okey, alif lam samsiah. Ma'a. Okey. Seperti saya terangkan, bila nampak ulat ni, nampak hamzah di depannya, bacaannya ambil senang aja 4 harakat. 4 harakat saja. Ma'a. Okey. Rafa'aha wa wada'al Qamariyah. Mizan. Biasa tanda-tanda apa nama mad asli dia tak ada tanda sukun. Nampak? Ya, alif ya waw tu kan. Alif ya waw yang mati dia tak ada tanda sukun biasanya. Okey. Ayat 8. Alla tataghaw fil mizan. Ayat 8. Alla tataghaw fil mizan. Allah kata, Allah tegakkan, Allah meletakkan timbangan supaya, kata Allah, supaya alla tataghaw, tidak ada kederhakaan di antara kamu sekalian di dalam urusan timbangan. Dalam urusan timbangan. Jadi Allah meletakkan timbangan supaya tidak berlaku kederhakaan dalam urusan timbangan. Dari urusan keadilan, urusan timbang menimbang, penjualan, jual beli dan sebagainya. Allah. Okey, 3 harakat Ingat semua huruf yang ada sabdu di atasnya kadar panjangnya adalah 3 harakat. Allah. Ta waw ta. Okey, dia pun qalqalah. Ta besar ustaz, betul, tapi kerana ada tanda sukun di atasnya maka bacaannya agak ringan. Ta waw. Fil
fil mizan. Okey. Ayat 9. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Okey. Wa aqimul wazna. Wa aqimul wazna. Kamu sekalian, kata Allah, menetapilah timbangan. Maksudnya jaga betul-betul bab-bab menimbang-menimbang ni dengan adil. Bil qisti, kata Allah, dengan adil. Terutama sekali ayat ni dikhususkan kepada mereka yang berniaga, yang berkait dengan timbang menimbang. Wala tukhsirul mizan, kata Allah, dan jangan sesekali mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan tu maksudnya dia dah buat sukatan tu lebih dari sepatutnya belum sampai lagi beberapa on tu kan, dia punya kadar berat. Saya bab timbang tak faham sangat, tapi saya pernah perasan memang orang kalau zaman dahulu tu dia macam timbangan jenis ada besi-besi tu kan, dia dah taruh macam magnet dekat bawah tu ataupun pemberat, sehingga sepatutnya dia nak sekilo betul. Ini dah sekilo lebih, padahal bila ikutkan ukuran sebenarnya belum sampai sekilo lagi. Contoh masih ada lagi beberapa ons ataupun beberapa gram lagi. Contoh 2-3 gram kan? Tetapi kerana dia dah taruh pemberat sebesar 3 gram tadi contoh, maka akhirnya 3 gram tu dah dia ambil tanpa disedari oleh orang yang membeli tu. Ni ayat ni mengatakan. Okey, tajwidnya wa aqimu bukan ki tapi khi qimul. Ni banyak nampak, ada waw, ada alif, ada lam. Tapi nak tahu betul, nak tahu macam mana function dia, huruf ni nampak, tengok waw betul-betul tak ada apa-apa betul, baris atas tak ada, baris bawah tak ada, sukun tak ada, tanda depan tak ada. Kemudian alifnya pula ada bulat, alif yang kedua ada hamzah wasal, maka dia masuk ke dalam lam. Ini dipanggil alif lam qamariyah. Wa aqimul wazna bil qamariyah. Qais bukan kis kis bahasa Melayu sepatutnya khis. Qais ni pun kena tebal ni, bukan kisti, jadi ta tu. Qais soto ni seperti saya terangkan sebelum ni, nak cantik kembungkan pipi bawah tu. Pipi kan atas, yang cantik kan atas tu, yang bawah tu yang dekat dengan bibir. Saya tunjukkan sikit. Ni pipi bawah ni. Kis okey, bukan pipi ni, pipi bawah ni sikit. Wala tukh. Ni dipanggil kha berdengkur. Tukh sirul berdengkur ni wajib tuh dia jadi ha tau, dia kena tukh sirul nampak, ada waw, ada alif, tapi dia langsung masuk ke dalam lam mati, sebab lam ni ada tanda sukun kan. Yang lain semua tak ada tanda apa-apa. So bila tak ada tanda apa-apa, so ra ni langsung berhubungan dengan tanda mati. Rul mizan. Okey, ayat terakhir 10. Lepas ni kita baca balik daripada ayat pertama. Wal arda wada'aha lil anam. Okey, ayat ni mengatakan wal arda wada'aha lil anam, dan kepada bumi Allah meletakkan pada bumi beberapa makhluk. Yang kita tengok sekarang lah, betul? Dekat bumi ni macam-macam makhluk ada.
Ada manusia, ada binatang, binatang pun macam-macam jenis, ada pepohonan, pepohonan juga termasuk makhluk, air laut termasuk makhluk, gunung ganang termasuk makhluk, apa saja. Makanya Allah kata wal arda wada'aha lil anam. Okey, tajwidnya wal arda, wal nampak, wal ar seperti saya jelaskan sebelum ni, bila ada ra mati sebelum ra baris atas, ingat tu baris atas sahaja, okey, maka dia akan jadi tebal, ra tu akan jadi tebal. Ar ba, dia bukan wal arda, salah ar ba. Okey, ba ni saya dah jelaskan sebelum ni. Ba ni kedudukan makhrajnya hanya pada dua tempat sahaja, satu di pipi, dua di gusi atas. Di pipi maksudnya kita cucuk pipi tu, tengok. Wal ar ba, wal ar ba, ba tu yang pipi Satu lagi gusi. Ni, gusi atas. Wal ar ba. Okey. Dua tempat tu aja, ingat tu. Yang salah tu confirm tak pergi dua tempat tu. Contoh tengok. Wal arda do. Tahu lidah kat mana? Kan? Ni biasa malas-malas ni. Do tu lidahnya dekat mana tahu? Ujung lidah tu dia naik ke langit-langit atas. Do. Okey. Do tiang je. Walad do. So seakan-akan berbunyi huruf dal. So dia akan seakan-akan berbunyi huruf dal. So bacaan dia salah lah. Bacaan dia salah, makna dia berubah. Tu bahaya tu Bacaan salah, makna tak berubah, tak masalah sangat. Ini bacaan salah, makna berubah. Sebab dia ba jadi dal. Jadi dua tempat tu ingat. Usahakan dua tempat tu, cuba pelan-pelan. Wal ar ba. Kalau saya suka dekat cucuk pipi tu ketika baca. Dia nampak bunyi dia lebih padu sikit. Wal ar ba. Okey. Kalau susah dekat cucuk pipi tu, katakanlah lidah pendek ke apa, contoh. Maka lekatkan lidah tu dekat gusi gigi atas, kiri atau kanan. Okey. Wal ar ba. Masa masuk ar, lidah tu melekat. Masa nak sebut ba, baru lepaskan lidah tu. Wal ar ba. Cantiklah dia. Wa ba aha, wa ba aha, atau pipi wa ba aha, bunyi dia disebut. Tapi kalau yang salah wa do aha, do. Salah aha lil anam. Okey, tolong balik pada atas, perhatikan, boleh ikut sama-sama. Pertama Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam. Okey,
untuk cara supaya kita cepat fokus pada membaca, yang eloknya adalah kita membaca dengan menunjuknya. Bila kita membaca dengan menunjuk, fokus kita pada membaca tu lebih kepada melihat tu lebih fokus, kan? Jadi bila kita tidak menunjuk, kan, dia akan berisiko kepada satu, bacaan tu akan terkeliru, kan? Keliru satu. Kedua, kan, dia tak dapat fokus masa baca tu. Bila kita menunjuk ni, kita punya akal fikiran pun fokus pada benda tu. Bila kita tidak menunjuk, pengalaman saya lah, okay? Bila saya tak tunjuk baca Quran tu, kan, dia rasa macam ada je ganggu kat kepala tu, kan? Sehingga akibatnya bacaan tu boleh salah, buat masa baca boleh termenung dan sebagainya. Ini berlaku, kan? Berlaku kepada diri saya sendiri. Pasal tu saya berkongsi. Makanya bila saya baca dengan menunjuk, walaupun saya baca laju, kan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan, so dia tetap saya dapat fokus benda tu.